Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah berada pada siri 161 dan bakal memulakan daripada hadis 2816 daripada hadis-hadis berkenaan tentang haji. Ahlan kepada Fatimah Samsuddin, Siti Nur Harun yang berada di urangan Facebook. Begitu juga Salasiah, terima kasih banyak-banyak Kak Salasiah di atas gift yang diberikan. Ahlan Kak Salasiah, begitu juga Abang Li Zali di atas gift yang diberikan. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran insya-Allah. Pada pagi ini kita nak sambung bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin lil Banat, hadis-hadis berkenaan tentang haji. Hadis-hadis berkenaan tentang haji. Maka kita dah tiba pada hadis, moga Allah kurniakan keberkatan kepada Abang Lizali, kepada Kak Salasiah dan juga kepada semua ahlan Nating. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan keberkatan. Maka kita dah tiba pada tajuk bahawa penduduk Madinah ataupun orang yang datang daripada Madinah, jika mereka nak berihram, maka hendaklah berihram daripada kawasan Masjid Zulhulaifah. Walaupun pada zaman Nabi tak ada masjid, tapi di mana Nabi berihram telah dibina masjid, maka orang yang nak pergi umrah, haji ataupun haji, maka hendaklah dia berihram daripada kawasan Masjid Zulhulaifah, bukannya daripada Baida yang merupakan satu tempat yang berada di hujung Zulhulaifah. Kenapa datangnya persoalan dan kenapa datangnya tajuk ini? Sebab Nabi SAW bila melakukan haji pada tahun 10 Zulhijjah, maka Nabi SAW dikelilingi oleh jumlah sahabat yang berjumlah ratusan ribu, lebih daripada 100,000. Maka para sahabat mempunyai pemahaman yang berbeza bergantung kepada apa yang mereka nampak. Nabi telah memulakan ihram daripada mana? Maka ada yang mengatakan Nabi telah mulakan ihram selepas Nabi tunaikan solat 2 rakaat. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengambil riwayat Nabi SAW berihram, maksudnya Nabi mula bertalbiyah. Sebab Nabi selalunya bila selesai je niat, Nabi akan terus talbiyah. Maka ada mengatakan Nabi berihram haji setelah Nabi duduk di atas unta baginda dan di sisi Masjid Zulhulaifah. Maka itulah pandangan Imam Syafi'i. Namun ada pandangan, dua pandangan ni tak ada masalah sebab kedua-duanya masih lagi di kawasan Masjid Zulhulaifah. Tapi ada yang mula mendengar talbiyah Nabi lambat ketika Nabi dah sampai di Baida. Baida adalah satu dataran tinggi yang terletak di hujung Zulhulaifah. Maka ada mengatakan orang yang nak berihram haji dan umrah boleh daripada Al-Baida. Maka pandangan tersebut tak tepat sebab dah jauh, dah hampir melewati dan melepasi garisan miqat. Maka sebab itu Imam Muslim bawakan hadis-hadis ini bahawa penduduk Madinah telah diperintahkan untuk berihram haji ataupun umrah jangan daripada Baida. Sebab kita akan baca ada riwayat menyebut, oh Nabi hanya bertalbiyah daripada Baida. Sebab sebenarnya Nabi telah mula bertalbiyah daripada kawasan Masjid Zulhulaifah. Riwayat 2816.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول baidaukum, tempat yang kamu gelar al-baida ini, allati takdzibuna ala Rasulillah fiha, adalah yang sebenarnya kamu melakukan pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dia. Kenapa Abdullah bin Umar marah sangat sehingga beliau sebut sebagai pendustaan? Sebab ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram daripada al-baida, dan al-baida dah hampir melepasi dan melewati akan miqat. Maka kata Abdullah bin Umar, ma ahalla Rasulullah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram illa kecuali min indil masjid, daripada kawasan Masjid Zulhulaifah, yakni Zulhulaifah. Apakah maksud al-baida? Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam An-Nawawi pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam An-Nawawi, hadhil baida hiya syaraf, ianya adalah kawasan tinggi yang terletak berhadapan dengan Masjid Zulhulaifah, pada arah menuju ke Mekah. Wasumiyat baida li'annahu laysa fiha bina, dan sesuatu tempat itu dipanggil baida kerana tempat tersebut tidak ada sebarang binaan ataupun kesan-kesan peninggalan runtuhan. Wa kullu mufazah, dan sebenarnya setiap tempat yang lapang, setiap tempat yang tak ada orang, maka dipanggil sebagai al-baida. Dan baida yang dimaksudkan di sini adalah baida yang berada di kawasan Zulhulaifah. Maka ramai orang kata Nabi SAW berihram haji daripada baida. Maka kata Abdullah bin Umar, itu semua bohong. Tidaklah Nabi berihram haji ataupun umrah kecuali daripada kawasan Masjid Zulhulaifah. 2817. Wabi ilaihi qala haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim ya'ni bin Ismail an Musa bin Uqbah an Salim qala kana bin Umar, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, idza qila lah, apabila ditanya kepadanya, dikatakan kepadanya, al-ihramu minal baida, hendaklah berihram daripada al-baida, maka beliau berkata, al-baida allati takdzibuna fiha ala Rasulillah, adakah al-baida yang kamu mendustakan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ahalla Rasulullah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram kecuali daripada sisi pokok yang qama bihi ba'iruh, telah berdiri di sisi pokok tersebut unta baginda. Maka daripada sini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berihram ketika baginda menaiki unta baginda. Sementara Imam Abu Hanifah kata Nabi telah berihram setelah Nabi selesai solat sunat ihram di kawasan Masjid Zulhulaifah. Sebab itu daripada sudut boleh, kedua-duanya boleh. Tapi daripada sudut afdal, maka ikut Imam Abu Hanifah, afdal adalah setelah selesai solat sunat tawaf 2 rakaat, selesai solat sunat ihram 2 rakaat, maka berniat ihram. Sebab solat sunat ihram dia sebelum niat. Maka habis dia solat, maka terus berniat. Sementara Imam Syafi'i kata tidak. Afdalnya adalah naik kenderaan dulu, atas kenderaan dulu. Sebab itu kalau kita naik bas dulu, barulah mutawif bimbing. Maka naik kenderaan, barulah berniat. Itu yang lebih afdal. Riwayat yang 2818 berkenaan tentang tajuk yang kita bincangkan tadi, bahawa annal afdal, yang terbaik waktu bila nak berniat ihram haji ataupun umrah, an yuhrima hina tanba'ithu bihi rahilatuh, berniat ketika telah berdiri tegak kenderaan mutawajjihan menghadap ila Mekah, ke Mekah, la akibar rak'atain, bukanlah setelah 2 rakaat. Kenapa disebut la akibar rak'atain? Kerana itu pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kita lihat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lihat pada baris yang pertama, perenggan yang baru. Kata Imam Nawawi rahimahullah, afdal waqtil ihram. Jumpa tak? Waktu yang paling afdal untuk berniat ihram. Maka pada baris yang ketiga, selepas itu,
Kata Imam Nawawi, hadhihi riwayat, semua riwayat yang bakal kita baca, muttafiqatun fil makna, lebih kurang sama pada maknanya. Wan bi'athuha wastiwa'uha. Kadangkala dalam hadis kita baca perkataan inbi'ath, kadangkala istiwa, ianya memberi maksud yang lebih kurang sama. Ketika mana tunggangan Nabi telah berdiri, telah bersedia untuk berjalan. Wa fiha dalilun li Malik wa Syafi'i wal jumhur, dan ianya menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik dan majoriti para ulama. Apakah yang Imam Syafi'i sebut? Annal afdal, sesungguhnya yang paling afdal, hendaklah berihram ketika telah menaiki kenderaan. Idzan ba'atha bihi rahilatuh. Sementara Imam Abu Hanifah punya pandangan, yahrum, hendaklah berihram setelah selesai menunaikan solat sunat ihram. Kan selalunya kita pergi Masjid Zulhulaifah, kita solat 2 rakaat ihram dulu. Maka Imam Abu Hanifah kata, lepas solat terus berniat ihram. Tapi Imam Syafi'i kata tidak, naik kenderaan dulu, maka barulah berihram. Ambil tisu jap. Okey, jom kita baca riwayat 2818. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Ubaidillah bin Jurayj annahu qala li Abdullah bin Umar. Sa'id bin Ubaid bin Jurayj telah berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an. Aku melihat kamu melakukan 4 perkara yang aku tidak pernah melihat seorang pun daripada teman-teman kamu melakukannya. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina. Maka Ubaid bin Jurayj berkata, aku nampak kamu melakukan 4 benda yang teman-teman kamu yang lain tak buat. Maka yang pertama, ra'aituka la tamassu minal arkan illa al-yamaniyain. Kamu tidak menyentuh mana-mana penjuru Kaabah. Al-arkan maksudnya penjuru Kaabah, kecuali 2 rukun, iaitu rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Wa ra'aitu, daripada sini juga kita belajar sunnah untuk istilam rukun Yamani. Seperti mana yang Abdullah bin Umar buat. Bukan sekadar Hajarul Aswad. Rukun Yamani juga sunnah untuk dilakukan istilam. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Aku melihat kamu memakai selipar yang daripada kulit yang disamak. Maksudnya tidak ada bulu. As-sibtiyah bermaksud sesuatu yang allati laisa fiha sya'run. Tidak ada bulu binatang pada waktu itu. Telah dibersihkan semuanya. Yang ketiga, wa ra'aituka tasbugh. Aku melihat kamu mewarnakan pakaian kamu bisufrah, dengan sesuatu yang menjadikan pakaian kamu berwarna kekuningan. Maka mewarnakan di sini bukanlah bermaksud mewarnakan rambut ataupun janggut. Sebaliknya mewarnakan pakaian. Sebab itu pada muka surat 769 daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 11. Maka kata Imam Nawawi, qila al-muradu fi hadzal hadis sibghu sya'r wa qila sibghu thawb. Maka ada 2 pandangan. Maksud mewarnakan di sini rambut, ada juga mengatakan pakaian. Namun kata Imam Nawawi, wal ashbah ay yakuna sibghu thiyab li'annahu akhbara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabigha. Maka maksud daripada mewarnakan di sini adalah beliau mewarnakan pakaian dengan sesuatu pada zaman tersebut za'faran, saffron, ataupun dengan daun alwars yang kita dah pernah kongsi sebelum ini. Kerana ini adalah sesuatu yang mewangikan. Maka orang dulu tak ada sabun, maka mereka merendam pakaian mereka dan menjadi sebab kepada pakaian mereka berubah menjadi warna kekuning-kuningan. Dan yang keempat, kata Ubaid bin Jurayj, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, dan aku melihat kamu wahai Abdullah bin Umar ketika mana kamu berada di Mekah. Ahallan nasu idza ra'ul hilal. Maka untuk haji, orang ramai telah berniat haji, berihram haji. Ahalla maksudnya ahrama, berihram haji apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah. Al-hilal anak bulan. Maka orang lain bila masuk je bulan Zulhijjah, mereka berniat ihram haji. Walam tuhlil, dan tidaklah kamu berihram haji kecuali apabila masuknya hari tarwiyah. Maka Abdullah bin Umar menjawab, ammal arkanu, adapun penjuru Kaabah,
kenapa hanya aku menyentuh istilam, rukun Yamani dan Hajarul Aswad? Fa inni lam ara Rasulullah, kerana aku tidak melihat Nabi SAW menyentuh penjuru Kaabah kesemuanya, illal Yamaniyaini, kecuali rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Al-Yamaniyain maksudnya rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Wa amman ni'alu sibtiyah, adapun selipar daripada kulit yang telah disamak, fa inni raaitu Rasulullah, maka sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW yalbasun ni'al, memakai selipar allati laisa fiha sya'run, daripada kulit yang tidak ada bulu padanya, iaitu kulit tersebut telah disamak. Wa yatawaddau fiha, bahkan Nabi berwuduk daripada bekas kulit yang telah disamak. Fa ana uhib wa yatawaddau fiha, bahkan Nabi berwuduk menggunakan selipar tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha, maka aku suka untuk memakai selipar seperti mana yang Nabi SAW pakai. Wa amma sufrah, adapun kekuningan yang ada pada pakaian, maka sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW yasbughu biha, Nabi merendamkan pakaian, mewarnakan pakaian seperti itu. Maka aku pun suka untuk mengikuti Nabi SAW. Wa ammal ihlal, adapun kenapa aku berihram pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah, fa inni lam ara Rasulullah, maka tidaklah aku melihat Nabi SAW yuhillu berihram hatta tanba'itha, sehingga telah berdiri tegak kenderaan baginda. Maka ini juga menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i bahawa hanya ketika kenderaan dah mula bergerak, dah bersedia untuk bergerak, barulah berniat ihram. Sebab itu selalu mutawif pimpin kita berniat ihram dalam bas. Ketika mana bas nak bergerak, barulah berniat ihram. Jelas ke jelas? Riwayat 2819 lebih kurang sama. Maka kita akan baca tanpa terjemah. Wa bi ilahi qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsani Ibnu Wahb qala hadatsani Abu Sakhir an Ibnu Qusayt an Ubayd bin Jurayj qala hajjtu ma'a Abdullah bin Umar ibn al-Khattab baina hajj wa umrah 12 marrah. Maka kata Ubayd bin Jurayj, orang yang tanya soalan tadi, aku telah melakukan haji dan umrah bersama Abdullah bin Umar bukan sedikit, lebih kurang 12 kali. Maksudnya banyak kali. Lalu dia perhatikan ibadah haji dan umrah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian barulah baki hadis lebih kurang sama. Fakultu ya Aba Abdurrahman, laqad ra'aitu minka arba'a khisal wa saqal hadith bihadzal ma'na illa fi qissatil ihlal fa innahu khalafa riwayat al-Makburi fa dzakarahu bima'na siwa dzikri iyyah. 2820 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan waktu bila Nabi berniat ihram. Waktu bila? Maka kita sebut bila Nabi telah duduk di atas unta baginda, di atas kenderaan baginda, barulah Nabi berniat ihram. Imam Abu Hanifah kata tidak. Afdal setelah selesai menunaikan solat sunat ihram 2 rakaat. Maka ini juga dalil bagi Imam Syafi'i. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a rijlah, apabila baginda telah meletakkan kaki baginda fil gharzi, al-gharz bermaksud tempat meletakkan kaki pada binatang. Wan ba'atha bihi rahilatuh qa'imah, dan apabila telah berinba'atha ay istawa, apabila telah berdiri tegak unta dan tunggangan baginda, ahalla, maka baginda telah berihram daripada Zulhulaifah. Jom kita lihat pada baris yang daripada bawah 2, 4, 5 daripada bawah. Maka pada baris yang kelima kata Imam Nawawi, fa akhara Ibnu Umar al-ihram ila hali syuru'ihi fil haji wa tawajjuh ilaih wa huwa yaumut tarwiyah. Abdullah bin Umar hanya berihram haji. Ini kalaulah seseorang itu dia buat tamattu' ataupun dia ada pilihan untuk masuk ke Mekah lewat. Maka bilakah yang paling afdal untuk berihram haji? Maka Imam Syafi'i menyebut wa wafaqa Ibnu Umar ala hadza asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menyebut bahawa kalaulah seseorang itu buat tamattu' ataupun dia masuk ke Mekah lewat, maka afdal untuk berniat haji
adalah pada hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Sebab itu kita pun, kalaulah kita ikut tabung haji ataupun syarikat-syarikat PJH, syarikat-syarikat yang berdaftar dengan tabung haji, mereka hanya akan suruh berniat ihram haji untuk yang buat tamattu' ataupun yang sampai lewat pada 8 Zulhijjah. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jom riwayat seterusnya 2821. Wa bi ilayhi qala hadatsani Harun bin Abdullah qala hadatsana Hajjaj bin Muhammad qala ibnu Jurayj akhbarani Salih ibnu Kaisan an-Nafi' an ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yukhbir, beliau mengkhabarkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram hina stawat, ketika telah berdiri tegak unta baginda. Maka daripada sini kita belajar Nabi SAW melakukan haji menggunakan unta baginda yang bernama Al-Qaswa. 2822. Wa bi ilayhi qala hadatsani Harmlah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab anna Salim bin Abdullah akhbarah anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, raaitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, rakiba rahilatah, telah menunggang salah satu daripada tunggangan baginda Bizul Hulaifah, di tempat yang bernama Zul Hulaifah. Thumma yuhillu, kemudian barulah baginda berihram hina tastawi bihi qa'imah, ketika unta baginda telah berdiri tegak, bersedia untuk berjalan, barulah Nabi berihram. 2823. Wa bi ilayhi qala hadatsani Harmlah bin Yahya wa Ahmad bin Isa qala Ahmad hadatsana wa qala Harmlah akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab anna Ubaidullah bin Abdullah bin Umar akhbarah an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, bata Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermalam di Zulhulaifah, mabda'ahu, tempat bermulanya Nabi berihram, wa salla, dan baginda Nabi telah menunaikan salat fi masjidiha, di masjid Zulhulaifah. Zaman tersebut masih lagi belum ada masjid, hanya kemudian telah dibina masjid di tempat Nabi SAW bermalam dan di tempat Nabi SAW berihram. Maka sebab itu ianya dikenali dengan Masjid Syajarah, kerana sebelum itu ada pokok di situ. Ada memanggilnya dengan Masjid Bir Ali, ada memanggilnya dengan Masjid Miqat, ada memanggilnya dengan Masjid Zulhulaifah, merujuk kepada tempat yang sama. Riwayat yang seterusnya, Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang istihbabit tib, sunnah untuk menggunakan wangian Qubailal ihram, sebelum berniat ihram. Dan dekat mana sunnah untuk menggunakan wangian? Fil badan, dekat badan, bukannya dekat kain ihram. Walaupun pada waktu itu sebenarnya boleh mengikut sebahagian para ulama, tetapi yang Nabi buat, yang dilakukan oleh Aisyah kepada Nabi adalah memakaikan wangian pada badan Nabi. Maka sebab itu daripada sini kata para ulama, hadis-hadis yang bakal kita baca menjadi dalil sunnah untuk memakai wangian pada badan. Wastihbabi bil mis, dan antara wangian yang Nabi pakai adalah kasturi, maka sunnah untuk memakai wangian kasturi. Wa annahu la ba'sa bi baqa'i wabisih, dan sesungguhnya tidaklah ada sebarang masalah apabila nak berniat ihram, maka ada baki-baki daripada kesan wangian seperti bariquh wala ma'anuh, kilauan. Contohnya kalaulah kita pakai pada muka, pada badan, boleh nampak kilauan wangian, maka tak ada masalah. Boleh nampak warna wangian pada rambut dan janggut, maka tak ada masalah. Maka itu tidak ada masalah. Jom kita lihat riwayat 2824. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, tayyibtu Rasulullah, aku telah memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li hurmih, untuk ihram baginda, hina ahrama, ketika baginda hendak. Ahrama di sini ai arada, ketika baginda, sebab kalau baginda dah berihram tak boleh, maka ketika baginda hendak berniat ihram. Walihillih, dan dan ketika baginda dalam keadaan halal, qabla an yatufa bil baiti, sebelum baginda melakukan tawaf ifadah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Okey, orang yang buat haji akan tahu. Maka orang yang buat haji, dia pakai ihram tak lama.
kalaulah dia pakai seperti Abdullah bin Umar daripada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Maka orang yang buat haji dia pakai ihram daripada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. 8 dia pakai ihram. Maka 8 Zulhijjah dia berada di Mina. Itu yang Nabi buat. 9 Zulhijjah orang yang buat haji akan mula masuk ke Arafah. Dia mula masuk ke Arafah. Kemudian setelah daripada masuknya maghrib pada tarikh 9 Zulhijjah tersebut, maka dia akan bergerak ke Muzdalifah dan bermabit, bermalam di Muzdalifah. Sampailah masuknya waktu subuh. Kemudian bila masuknya waktu duha dan masuk 10 Zulhijjah, maka dia akan mulakan ibadah dengan melontar. Ini ikut haji Nabi. Dia boleh ke depan ke belakang, ada keharusan dengan syarat-syarat dia. Maka pada 10 Zulhijjah, Nabi mulakan dengan melontar di Mina. Melontar di Mina. Setelah melontar, Nabi SAW bercukur. Maka seseorang yang buat 2 daripada 3 amalan pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ada 4 amalan, minta maaf, ada 4 amalan. Pada 10 Zulhijjah, minta maaf. Maka pada 10 Zulhijjah, maka Nabi SAW telah melontar 1 jamrah. Nabi telah bercukur. Nabi telah menyembelih binatang. Dan Nabi SAW telah melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Tawaf ifadah juga dipanggil tawaf haji. Maka Nabi telah buat 4 benda. Dan seseorang yang kalaulah dia buat kebanyakan daripada 4 benda, dia tak perlu buat 4. Dia hanya mungkin buat 2 sahaja. Kalaulah seseorang tu buat 2 daripada 4, maka dia telah berada dalam keadaan boleh keluar daripada ihram. Macam Nabi yang Nabi buat, Nabi telah melontar 1 jamrah, kemudian Nabi telah bercukur, dan kemudian Nabi SAW sembelih binatang. Maka sebab itu kata Aisyah, Nabi telah keluar daripada ihram, walihillih, dan setelah Nabi berada dalam keadaan selesai ihram, sebelum Nabi menunaikan tawaf di Baitullah, maka Aisyah pakaikan wangian kepada Nabi. Sebab seseorang itu bila dia buat haji, dia ada 2 tahallul. Maka tahallul yang pertama dia dah boleh buat semua benda kecuali hanya jima' dan mukaddimah jima'. Maka sebab itu Aisyah telah pakaikan wangian kepada Nabi sebelum Nabi melakukan tawaf ifadah. Nak terang kepada pelajar, itulah yang boleh diterangkan. Dia susah nak faham selagi mana tidak melalui situasi haji tersebut. Tapi ringkasnya, bila Nabi dah keluar daripada ihram, sebelum Nabi buat tawaf ifadah, tawaf haji, maka Aisyah sekali lagi memakaikan wangian kepada Nabi. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah beri gift Azril Property. Terima kasih kepada semua, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka sunnah untuk memakai wangian. Dan daripada sini kita belajar yang memakaikan wangian kepada Nabi adalah Aisyah. Maka sunnah untuk isteri memakaikan wangian kepada suami. 2825, riwayat yang lebih kurang sama semua ni. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab qala hadatsana Aflah bin Humaid an al-Qasim bin Muhammad an Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tayyibtu Rasulullah, aku telah memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, dengan tanganku, li hurmih, ketika baginda nak memasuki ihram, hina ahrama, sewaktu baginda ingin berniat ihram, walihillih, dan setelah baginda halal keluar daripada ihram, hina ahalla, ketika baginda telah menjadi halal. Halal bermaksud keluar daripada ihram, qabla an yatufa bil baiti, sebelum baginda melakukan tawaf ifadah." Sebab itu muka surat 771 pada baris yang kelima, kata Imam An-Nawawi, fal muradu bihi tawaful ifadah. Yang dimaksudkan di sini adalah tawaf ifadah, iaitu tawaf haji. Fafihi, maka hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan sunnah untuk memakai wangian setelah selesai melontar jamrah dan setelah selesai bercukur. Maka maksud di sini adalah tawaf ifadah. Maka Nabi buat tawaf ifadah pada 10 Zulhijjah. Kebanyakan masyarakat Malaysia bila buat haji, mereka buat tawaf ifadah pada setelah selesai hari tasyrik.
susah untuk tabung haji, memindahkan jemaah dalam jumlah yang besar dan bawa balik ke Mina, maka kebanyakan orang mereka buat tawaf ifadah setelah selesai hari tasyrik. Namun yang Nabi buat sunnahnya adalah pada 10 Zulhijjah. 2826 dan 2827 lebih kurang sama. Lalu kita tak terjemahkan, kita sekadar baca bahasa Arabnya sahaja. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah an Abdurrahman al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami qabla an yuhrim wa li hilli qabla an yatufa bil baiti. 2827 wa bi ilayhi qala hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah bin Umar qala sami'tu al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hilli wa li hurmih. 2000, maka semua riwayat lebih kurang sama. Kata Aisyah, ketika mana Nabi nak berihram, aku telah pakaikan wangian kepada Nabi. Kemudian bila Nabi telah keluar ihram sebelum tawaf ifadah, aku sekali lagi telah memakaikan wangian kepada Nabi. 2828. Wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Hatim wa Abd bin Humaid qala Abdun akhbarana wa qala bin Hatim hadatsana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Umar ibn Abdullah ibn Urwah annahu sami'a Urwah wal Qasim yukhbiran an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, tayyibtu Rasulullah biyadi, aku telah memakaikan wangian kepada Nabi dengan tanganku, bi zarirah. Zarirah adalah sejenis wangian. Zarirah adalah sejenis wangian. Maka kata Aisyah, aku telah memakaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zarirah, sejenis wangian, fi hajjatil wada', pada hajjatul wada' yang berlaku pada tahun 10 Hijrah, lil hilli, ketika baginda berada dalam keadaan halal, wal ihram, dan juga sebelum baginda memakai ihram ataupun berniat ihram. Ihram di sini bukanlah bermaksud pakaian, tetapi ihram di sini bermaksud adalah niat. Dan selalunya manusia berniat ihram setelah dia menukar kepada pakaian yang dibolehkan untuk dipakai ketika ihram. 2829 baca sanad dia terus. Maka hadis ini nak menerangkan bagus untuk memakai wangian yang terbaik sebelum berniat ihram. 2829 baca. Maka Aisyah telah ditanya oleh Urwah bin Zubair, bi ayyi syai'in tayyibati Rasulullah, dengan wangian apakah kamu pakaikan kepada Nabi ketika baginda ingin berihram? Qalat, berkata Aisyah, bi atyabit tib, dengan wangian yang terbaik. Daripada sini juga kita belajar, dalam beribadah maka hendaklah kita berwangi-wangian, dan sebaik-baiknya dengan sebaik-baik wangian. Bi atyabit tib menjadi dalil bahawa afdal untuk memakai wangian yang terbaik yang kita ada. 2830 baca sanadnya terlebih dahulu. Maka tadi kita dah belajar, maka dalam sebelum memakai ihram, maka Aisyah telah memakaikan Nabi dengan sebaik-baik wangian. Maka di sini nak diterangkan hadis berikut ini, maka tak semestilah kena dapatkan walaupun tak mampu, mana wangian yang ada sebaik-baik wangian. Sebab itu kata Aisyah, maka aku telah memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hendak berihram, hina ahrama, sewaktu baginda ingin berihram. Minta maaf. Aku telah memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma aqdir, dengan sebaik-baik wangian yang aku ada, yang aku mampu untuk dapat. Qabla an yuhrim, sebelum baginda berihram, kemudian barulah baginda berihram. Maksudnya tak adalah perlu nak takalluf, perlu nak bersusah payah nak pergi beli dan sebagainya dalam keadaan tak mampu dan seumpamanya, tidak. Apa yang ada, maka sebaik-baik wangian yang pakai ketika nak beribadah, ketika berihram dan seumpamanya. 2831 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau berkata, tayyibtu Rasulullah, aku telah memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li hurmi, untuk ihram baginda, hina ahrama, ketika baginda ingin berihram. Maksudnya sebelum Nabi masuk dalam ihram. Lepas dah berihram dah tak boleh. Walihillih, dan ketika baginda keluar daripada ihram, qabla an yufidha, sebelum baginda melakukan tawaf wada. Yufidha
maksudnya tawaf wada. Bi atyabi ma wajadtu, dengan sebaik-baik wangian yang aku boleh dapat. 2832. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi' wa khalafu min Hisham wa Qutaibah bin Sa'id. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharun hadatsana Hammad bin Zaid an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ka'anni anzuru ila wabi sittib. Hadis ini nak menunjukkan banyaknya Aisyah pakaikan wangian pada Nabi sampai nampak kesan wangian tersebut pada kepala, pada rambut Nabi SAW. Maka kata Aisyah, seolah-olah aku masih dapat boleh melihat ila wabis, kepada kilauan atib wangian fi mafrik, yang ada pada pembahagian rambut Nabi SAW, wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda berihram. Apa yang kita belajar daripada hadis ini? Kata para ulama, yang kita belajar daripada hadis yang kita belajar daripada hadis ini, Nabi tak hilangkan wangian tersebut setelah dipakaikan oleh Aisyah. Nabi tak hilangkan. Sebab itu kata Aisyah, bila Nabi dalam ihram, aku masih boleh nampak kesan wangian yang ada pada rambut Nabi. Punya banyak Aisyah pakaikan, tapi Nabi tak basuh, Nabi tak hilangkan. Maka sebab itu apabila seseorang itu memakai wangian sebelum berihram, dan dia tak perlu untuk basuh wangian tersebut. Lagi-lagi wangian yang ada pada badan, tak digalakkan untuk memakai wangian pada kain ihram. Terus riwayat seterusnya. Riwayat lebih kurang sama daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, laka anni, seolah-olah, anzuru, aku masih dapat melihat, ila wabi sitib, kepada kilauan wangian. Maksudnya dia begitu banyak sampai ada kilauan pada rambut Nabi. Fi mafariqi Rasulillah, pada belahan rambut yang ada pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuhil, dalam keadaan baginda berada dalam keadaan berihram. 2834. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Abu Sa'id al-Ashaj qalu hadatsana Waqi' qala sana Amash an Abi Dhuha an Mas'ud kana Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ka'anni anzuru ila wabi sittib, seolah-olah aku masih dapat membayangkan kepada kilauan wangian yang ada pada belahan rambut pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yulabbi, dalam keadaan baginda sedang bertalbiyah. 2836 dan 2835, 2836 dan juga 2837. Tiga hadis ini lebih kurang sama, maka kita akan baca tanpa terjemahkan. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Amash an Ibrahim an al-Aswad wa an Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, laka anni anzuru bimithli hadits Waqi'. 2836. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam qala sami'tu Ibrahim yuhaddits an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ka'anni anzuru ila wabi sittibi fi mafariqi Rasulillah wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda berihram. Kata Aisyah, aku masih nampak kilauan wangian yang ada pada belahan rambut Nabi SAW. Bererti Nabi tak basuh, Nabi tak hilangkan, Nabi tak bersihkan wangian yang telah dipakaikan oleh Aisyah sebelum daripada baginda berihram. Maka tak ada masalah kalaulah seseorang itu wangian dia masih ada kekal, sebab dia pakai wangian tersebut sebelum daripada berihram, maka afdalnya pada badan, tidak pada pakaian ihram. 2837. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Malik bin Mighwal an Abdurrahman ibn al-Aswad an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni kuntu la anzur ila wabi sittib fi mafariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Riwayat 2838, baca sanad dia. Maka Aisyah radhiyallahu masih lagi berkenaan tentang wangian. Maka banyak hadis. Maka daripada sini perlu diingat bahawa sebelum berihram tidak ada masalah, bahkan sunnah untuk memakai wangian pada badan, tidak pada kain ihram. Tidak pada kain ihram. Pakailah banyak macam mana. Sebab itu dibawakan hadis ini nak menunjukkan banyaknya wangian yang Aisyah pakaikan kepada Nabi, namun Nabi tidak bersih, Nabi tidak hilangkan.
Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata kerana Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyuhrim, apabila baginda berkehendak untuk berihram, yatatayyab, maka baginda akan memakai wangian, bi atyabi ma ajidu, dengan sebaik-baik wangian yang aku boleh dapati. Wabi, sebab itu kita belajar daripada sini, bila kita nak beribadah, afdal dalam keadaan wangi. Nak mengaji hadis, wangi. Nak solat, maka wangi. Nak haji dan umrah, wangi. Maka afdal. Tidaklah pada waktu itu berbau dan sebagainya. Summa ara wa bi sadduhni. Kemudian kata Aisyah, kemudian aku melihat kesan wangian, kilauan wangian berada pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janggut baginda. Ba'da zalika, setelah daripada itu. Nabi tak basuh, Nabi tidak hilangkan. 2839 baca sanad dia. Hadis ini nak menerangkan wangian yang dipakaikan kepada Nabi adalah kasturi. Maka sebab itu sebahagian para ulama, sebahagian orang suka untuk memakai kasturi kerana kasturi adalah wangian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Aisyah radhiyallahu anha berkata, ka'anni anzuru ila wabisil miski, seolah-olah aku masih dapat melihat kepada kilauan kasturi fi mafriki, yang ada pada belahan rambut pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda telah berada dalam ihram. 2840 kita tak terjemahkan, riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Dhahak bin Makhlad Abu Asim qala hadatsana Sufyan an al-Hasan bin Ubaidillah bi hadzal isnad mithlah. 2841 wa bi ilayhi qala hadatsani Ahmad bin Mani wa Yaqub bin Dawraqi qala hadatsana Hushaimun qala akhbarana Mansur an Abdurrahman bin al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu taala berkata, kuntu utayyibun nabi, adalah aku memakaikan wangian pada Nabi. Maka sunnah isteri memakaikan wangian pada Nabi, meletakkan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku memakaikan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berihram. Wa yauman nahri, dan pada 10 Zulhijjah. Kenapa 10 Zulhijjah? Tadi kita telah sebut. Maka Nabi dan bahkan kebanyakan orang, mereka keluar ihram pada 10 Zulhijjah. Maka tak lama pun pakai ihram. 8, 9 dan separuh hari 10 Zulhijjah dah keluar ihram. Jika melakukan perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu dah layak keluar daripada ihram dia. Maka pada 10 Zulhijjah, bila Nabi selesai daripada ihram baginda, Nabi telah bertahallul. Maka kata Aisyah, aku memakaikan wangian kepada Nabi pada 10 Zulhijjah sebelum daripada baginda bertawaf di Baitullah bitibin, dengan wangian yang padanya adanya kasturi. Maka sebab itu sunnah untuk memakai wangian kasturi. 2842 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan pandangan Abdullah bin Umar yang bertentangan daripada pandangan Aisyah. Maka tidak diambil pandangan Abdullah bin Umar dan ditakwilkan, ditafsirkan yang Abdullah bin Umar tidak tahu keadaan dan situasi, bahkan Aisyah lebih tahu sebab dia yang menguruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Qasim, daripada Al-Qasim beliau mana tadi? Okey. Daripada Muhammad bin Muntashir, daripada Muhammad bin Muntashir beliau berkata, sa'altu Abdullah bin Umar, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, anir rajuli yatatayyab, berkenaan tentang seorang lelaki yang memakai wangian sebelum ihram. Summa yusbih, kemudian dia berpagi dalam keadaan ihram. Tapi dia pakai ihram sebelum berihram. Maka Abdullah bin Umar berkata, ma uhibbu, tidaklah aku suka, an usbiha muhrimah, aku berada dalam keadaan berihram, an dahu tiba, dalam keadaan aku bersemerbak diliputi wangian, la an attaliya, adalah aku disaluti, biqatiran, dengan tah, tah iaitu tah jalan dan seumpamanya, adalah aku diseliputi dengan tah, adalah lebih aku suka daripada aku melakukan itu. Maka Abdullah bin Umar punya pandangan tak boleh pakai wangian sebelum berihram.
Maka kata Muhammad bin Muntashir, maka aku telah masuk menemui dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku telah mengkhabarkan kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Umar telah berkata, ma uhibbu, tidaklah aku suka an usbiha muhrimah, aku berada dalam keadaan berihram, ma andahu tiba, yang mana aku berada dalam keadaan semerbak diliputi wangian, la an attaliya, bahawa aku diseliputi dengan tar adalah lebih aku suka daripada aku melakukan perkara itu. Maka Aisyah pun menerangkan, ana tayyibatu Rasulullah, akulah yang telah memakaikan wangian kepada Nabi ketika baginda berihram. Summa tafa fi nisa'ih, kemudian baginda telah mengelilingi pada ummahatul mukminin, kemudian baginda berpagi dalam keadaan berihram. 2843 baca. Hadisnya lebih kurang sama. Terus anha qalat, Aisyah berkata, kuntu utayyib Rasulullah, akulah yang telah memakaikan wangian kepada Nabi. Summa yatufu ala nisa'ih, kemudian baginda telah mengelilingi semua isteri baginda pada satu malam. Dan ini kata para ulama, mestilah kepada izin para isteri. Seseorang itu kalaulah dia nak mengelilingi semua isterinya pada satu malam, berbeza seorang demi seorang, maka hendaklah pada waktu itu dengan izin para isteri yang merupakan gilirannya pada malam tersebut. Kemudian baginda berpagi dalam keadaan masih semerbak diliputi wangian. 2844 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraibin qala hadatsana Waqi' an Mis'ar wa Sufyan an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an abihi qala sami'tu bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul la an usbiha muttaliyan, adalah aku berpagi dalam keadaan disaluti dengan tar, ahabbu ilayya min an usbiha muhriman an tahu tiba, daripada aku berpagi dalam keadaan semerbak diseliputi wangian. Qala, maka berkata Muhammad bin Muntashir, aku pun bertemu dengan Aisyah dan aku khabarkan kepadanya kata-kata Abdullah bin Umar. Faqalat, berkata Aisyah, tayyibatu Rasulullah, akulah sendiri yang telah meletakkan wangian kepada Nabi. Fatafa fi nisa'ihi thumma asbaha muhrimah, kemudian baginda telah mengelilingi isteri baginda dan baginda berpagi dalam keadaan berihram. Kita akan sambung riwayat 2845 pada jam 9.45 insya-Allah. Jam 9.45. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.